Kita berdoa. 我们一同进入祷告。 Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas hari yang Tuhan berikan bagi kami. 主，我们为你所赏赐给我们的一天来感谢你。 Bukan hanya hari baru yang segar yang Tuhan boleh berikan untuk kami beraktivitas, 你不仅仅是给我们新的一天，让我们可以有活动的一天， tapi hari baru ini juga Tuhan boleh sertakan bagi kami untuk kami boleh mendengar suara Tuhan. 可是主在这新的一天当中，你仍然允许我们可以来到你的殿中来聆听你的话语。 Kami sudah bersuara bagi Tuhan, memuji Tuhan, mendengar puji-pujian yang indah. 我们已经开口来赞美你，甚至呢来领受那美妙的音乐。 Dan setiap kami ingin juga mendengar suara Tuhan, firman Tuhan yang indah. 这时候我们也要聆听上帝美妙的话语。 Karena itu pakai kedua hamba-Mu baik yang bicara maupun menerjemah. 恳求你来使用你仆人以使你， Dan jangan biarkan setiap kami di ruangan ini boleh terlewatkan dari firman Tuhan. 也不要让我们已经来到这个地方的我们这样子白白的流失，没有领受到你任何话语。 Bersuaralah bagi setiap kami ingin menyambut dan mendengar firman Tuhan. 恳求你向我们每个人诉说，因为我们已经预备好要领受主你的话语。 Bersuaralah bagi kami karena kami ingin menghidupi firman Tuhan. 也恳求你向我们每个人诉说，因为我们愿意将你的话语执行在我们生活当中。 Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 我们如此感恩祷告，是奉耶稣基督的名来祈求， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. 主所爱弟兄姐妹平安。 Hari ini kita masuk di dalam masa Prapaskah atau Lent yang pertama. 我们已经进入大斋节期的第一周。 Setelah hari Rabu kemarin kita memperingati hari yang kita sebut dengan Rabu Abu. 就是那个上礼拜三，我们已经过了所谓的灰色的一个星期三， Sehingga setiap Rabu nanti kita akan mengikuti rangkaian-rangkaian untuk mempersiapkan kita masuk di dalam masa Paskah. 然后呢，我们看之后呢，每个礼拜三我们可以看到所有的讲道的一系列会带领我们进入受难节。 Dan minggu ini kita masuk di dalam masa Prapaskah atau Lent yang pertama. 这时候呢，我们已经进入了整个大斋节期的第一周。 Di mana biasanya masa Lent yang pertama kita diingatkan bahwa perjalanan iman kita itu memang tidak mudah. 我们常常在大斋节期的第一周当中，我们被提醒到整个我们的信仰旅程的话，是并不是很容易的。 Masa Lent mengingatkan perjalanan iman setiap kita itu memang penuh dengan tantangan. 也提醒我们每个人的整个属灵的旅程的话，是遇到很多的挑战的。 Karena itu ayat yang akan kita renungkan di dalam masa Prapaskah yang pertama ini dari Mazmur pasal 91. 因此呢，今天早上我们要一同来读取的是从诗篇第91篇。 Dan di dalam bagian ini diberikan tema berdiam dalam lindungan yang maha tinggi. 然后呢，我们今天早上主题是住在至高者的隐秘处。 Saudara-saudara, Mazmur ini tidak mudah untuk dibaca, karena itu saya akan berikan bagian yang lebih kecil agar kita lebih mudah mengikutinya. 这诗篇确实是不是很容易的去理解，因此呢，我们会把它变段，我就会把它截断起来，好让我们可以明白。 Jadi kita melihat di dalam bagian ini Mazmur pasal 91 我们看到诗篇第91篇， secara sederhana bisa dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pertama pernyataan iman manusia atau setiap kita. 我们可以分开为两个部分，一个是整个人们的信心宣告，是从第1节到第13节。 Di mana nanti kita perhatikan pemazmur itu menyatakan imannya secara pribadi lalu menjabarkan pernyataan imannya. 然后呢，我们可以从第1节、第2节的，我们看到诗人如何个别的把他的信仰告白出来。然后呢，从第3节到第8节9到13节那里，我们可以看到他如何来细说他的整个信仰的一个告白。 Baru kemudian dilanjutkan dengan pernyataan Tuhan meresponi atau menjawab pernyataan iman kita. 然后呢，从14节到16节，我们看到上帝如何来回应人们的整个信仰的告白。 Kita akan membaca dengan bagian ini, garis besar ini, yaitu bagaimana kita melihat pernyataan pribadi, diikuti penjabaran, lalu ditutup dengan pernyataan Tuhan. 我们要读诗篇第91篇，我们看到如何人们先向上帝陈述了他信仰，然后呢，我们可以看到上帝如何来回应人们。 Pernyataan manusia, pernyataan iman ini akan dibacakan dalam bahasa Indonesia, lalu pernyataan Tuhan akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 然后呢，我们看到第1节到第13节，人们的信仰的一个宣告，人们信仰的告白的话，单用印尼语来读。之后呢，14节到第16节，上帝的末世，上帝的回应的话，会用华语来读。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, demikian firman Tuhan.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Lalu dia menjabarkan imannya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dan dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Bait yang kedua di dalam penjabaran. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Dan ini pernyataan Tuhan akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 上帝的回应，我们一同来看第14节到第16节。第14节，神说：“因为他专心爱我，我就要搭救他；因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。” Saudara-saudara, bagian ini biasanya dikaitkan dengan percobaan Yesus itu di padang gurun. 这段经文常常跟耶稣在旷野受诱惑的那个故事，把它连接在一起。 Di mana dicatat salah satunya di dalam Lukas ketika Yesus memulai perjalanan penebusannya. 我们看到耶稣在开始他的那个侍奉旅程之时候呢， Yesus itu justru dicobai, potensi digagalkan itu begitu besar. 然后呢，耶稣受了诱惑，然后呢，就是要让他失败，没有继续下去。 Dan di dalam Yesus itu ketika diuji, dicobai oleh si jahat, si iblis ini. 当耶稣被魔鬼试探的时候， Iblis itu menggunakan ayat yang kita tahu itu di dalam Mazmur pasal 91. 我们看到这一些撒旦他也是引用了诗篇91篇的那一句话。 Secara khusus dia kutip ayat 11 sampai 12 saja. 特别是他刚刚是引用了诗篇91第11到第12篇那里。 Dan di dalam bagian ini kita tahu bahwa ayat ini justru sebenarnya bisa menjadi penguatan bagi kita. 我们知道这一节呢，能够成为我们的一个让我们刚强的一个经文。 Ayat yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan Yesus ini justru ayat yang harusnya itu berisi untuk kita itu dikuatkan. 撒旦使用了这一些经文，本来是要用能够让我们人们刚强起来的经文来去毁坏基督。 Karena di dalam ayat ini justru dituliskan di dalam ayat 13 yang tidak dikutip oleh si iblis. 就是因为那些二者没有引用了第13节， Justru menggenapkan apa yang dituliskan di dalam kitab Kejadian. 他没有引用了13节，这个13节确实是已经应验了创世纪第3章那里。 Bahwa justru kaki kita akan melangkahi itu dan akan menginjak kepala ular naga. 我们的脚会踏入那一些蛇的头。 Saudara-saudara, bagian ini justru mengingatkan kita di dalam perjalanan iman kita memang tidak mudah. 这一段经文告诉我们说，我们整个旅程当中不是很容易。 Bagaimana mungkin mudah kita orang Kristen hidup ingin menjadi benar di dunia yang penuh kegelapan. 怎么可能会容易呢？因为我们基督徒要试着在整个充满黑暗的世界当中，我们要过着一个正确的一个生活。 Bahkan kita ingin menjadi warga negara yang baik saja, kita itu sering kecewa dengan pemerintah. 我们要举例来说，我们要做一个好公民而已的话，我们常常被我们的政府感到而失望。 Kita ingin menjadi pekerja yang baik, kita kecewa dengan kantor dan rekan kerja kita. 我们要做一个好的一个员工，可是呢，我们对我们的公司、对我们的同事感到非常的忧心。 Bahkan ketika kita ingin menjadi keluarga yang baik, kadang-kadang keluarga itu justru yang paling menyakiti kita. 有的时候呢，我们要成为一个好的家庭成员，而是呢，这个家庭往往是让我们受伤最深刻的地方。 Kita ingin menjadi pengikut Kristus yang baik.
Bahkan kadang Tuhan izinkan kita kecewa. 我们要成为基督的一个追随者，一个良好的基督追随者。可是呢，基督确实允许我们感到灰心。 Di dalam Mazmur ini justru mengingatkan di dalam perjalanan iman memang tidak pernah mudah. 这诗篇91篇告诉我们说，整个信心的旅程并不是很容易的一件事。 Di masa Lent yang pertama ini kita diingatkan untuk menapaki perjalanan iman memang penuh potensi yang membuat kita itu bisa gagal. 大斋节期的第一周当中，我们被提醒到，我们整个的信心旅程当中，我们充满了很多的事情，让我们很容易失败的。 Tapi justru Mazmur ini memberikan kita jawaban bagaimana kita harus menapaki perjalanan iman kita. 可是呢，诗篇第91篇确实是告诉我们，我们应当如何来踏入我们的整个旅程。 Bagaimana kita bisa menjadi seperti Yesus ketika dicobai pun dia bisa berdiri kukuh dan dia bisa melewati semua tantangan. 我们如何能够像耶稣一样，当他受到试探的时候，他能够站立的稳固，并且能够胜过一切的试探。 Karena ayat yang dikutip oleh setan ini justru diawali dengan satu jawaban dan pernyataan iman yang menguatkan kita. 因为呢，撒旦所引用的一些经文呢，它就是充满了能够使我们刚强的一个经节。 Di mana pernyataan iman ini dikatakan orang yang duduk atau berdiam dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, disitulah akan berkata Tuhan perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai. 因为呢，这里讲到说，住在至高者隐秘处的，必住在全能者的影下，他是我的避难所，是我的山寨，是我所依靠的。 Bagian pertama ini menggambarkan ketika kita melakukan perjalanan, ketika kita merasa tidak aman. 这个告诉我们说，当我们的旅程当中，我们感到没有安全感的时候， Biasanya manusia itu cenderung mencari terus untuk tempat dia bisa bersandar, berlabuh, dan berteduh. 往往的人们就想到去寻找一个地方，让他能够安逸下来、安置下来、依靠的地方。 Karena itu kata duduk itu sebenarnya bisa dimengerti mereka tuh tinggal, diam, menetap dan kemudian merasa aman. 中文圣经翻译的比较好，他用的字是住，住的话是让一个人好像安置住在那里，就是感到很安全。 Gambarannya seperti kalau kita itu perantau, seperti saya dari Surabaya itu merantau ke Jakarta. 像一个旅客，像廖传道，他是从泗水漂流到雅加达。 Biasanya kita tuh memiliki gambaran Jakarta itu kan kota yang menyeramkan. 有的时候呢，就是当时候就想说雅加达是怎么样一个城市，好像很恐怖的一个城市。 Kita tuh tahu Jakarta tuh gambarannya dari orang Surabaya itu sangat menakutkan. 泗水的人想到雅加达的话，就觉得是很恐怖的一个城市。 Dan dari Surabaya ini datang ke Jakarta, kita tuh mulai sadar kita itu tidak menentu identitas kita dan keamanan kita. 从泗水搬到雅加达的一开始，我们就觉得说，我们完全不知道我们的身份是什么，在哪里，我们的安全感是在哪里。 Saya ingat saat itu saya cuma membawa satu backpack isinya baju dan tidak bawa apa-apa karena memang tidak punya apa-apa. 我记得当时我只是带了一个背包，就是只是装了衣服，也没有带什么东西，因为我什么东西也没有。 Masih nebeng di rumah tante lalu pelan-pelan cari kos. 还是住在我阿姨的家之后，慢慢来去找那个去找房子，要租房子。 Belum punya tempat untuk menetap dan terus bergerak restless. 还没有一个固定的场所，然后不断的还是在那边盘旋。 Dan kadang-kadang setiap malam merasa kapan gagal. 有的时候呢，晚上就觉得说我什么时候会失败，什么时候会失败。 Perjalanan iman yang tidak mudah yang membuat kita tuh tahu kita tuh butuh tempat agar kita merasa aman. 整个我们的信心旅程不容易，让我们知道说我们需要一个地方，让我们能够安逸下来、安置下来。 Dan sebelum dapat tempat itu, bukankah kita terus mencari? 我们还没有得到那个地方之前，我们岂不是一直不断的来寻找？ Sampai dapat kemudian kita mulai kontrak, mulai beli, dan disitulah kita mulai merasa kita sudah stabil, aman. 我们一直寻找，从租开始，然后就把它买下来，直到那个时候，我们觉得说，咦，我们已经稳定了，然后就开始感到安全感。 Dan aman ini digambarkan oleh pemazmur itu hanya ada di dalam tempat yang lindungan dan naungan itu di dalam Allah yang maha tinggi dan maha kuasa. 诗人告诉我们说，这个安全感只是在一个至高者的里面，就是隐秘处跟荫下这话，只是在这个至高者里面。 Kata lindungan itu pakai kata sebenarnya seperti tempat penampungan, tempat peristirahatan sementara. 隐秘处这里呢，它的原文是用的好像是一个暂时定居的一个地方。
tempat yang kita cari ketika kita tuh mengalami kesesakan. 当我们感到闷的时候，我们去找的地方。 Dan di dalam tempat itu digabungkan dengan tempat yang di dalam naungan yang maha kuasa. 这个地方呢，隐秘处跟阴下呢，它把它连接在一起。 Naungan itu lebih tepat diterjemahkan mungkin dalam bayang-bayang yang maha kuasa. 阴下呢，就是中文圣经也翻译的比较好，就是讲到说阴下就是在复辟的之下。 Jadi bukan cuma tempat yang membuat kita tuh merasa aman karena di dalam lindungan Tuhan. 是一个不只是让我们在整个上帝的保护之内，我们可以感到安全的地方。 Tapi tempat yang memberikan perteduhan bayang-bayang untuk kita tidak terik. 可是呢，它也是一个地方，只是一个阴下把它复辟我们，好让我们也是不会觉得很炎热。 Sehingga kita yang terus mencari ini mendapatkan tempat yang bukan cuma aman, tapi juga nyaman di dalam Tuhan. 使得呢，我们这一些人不断寻找的，只是在上帝里面，不仅仅是遇到一个安全的地方，同时呢，也是可以遇到一个舒适的地方。 Dan bukankah kita yang terus mencari ketika sudah mendapatkan tempat seperti ini, kita baru bisa mengatakan tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. 岂不是当我们寻找到之后呢，我们就会讲到说，我们的隐秘处以及我们的阴下，就是我们所信的耶和华。 Saudara-saudara, di dalam perjalanan iman kita, di dalam pencarian kita, 我们的信心旅程，在我们寻找的过程当中， apakah kita menemukan perhentian seperti yang dikatakan pemazmur ini? 岂不我们是否已经找到像诗人所说的这个停处的地方呢？ Apakah di dalam pencarian iman kita itu kita menemukan satu tempat di mana kita bisa dengan lantang mengatakan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. 是不是我们可以很大声的宣告说，我的隐秘处跟我的复辟的阴下，就是我所信靠的耶和华。 Dan jika itu kita dapatkan, disitulah kita itu bisa melangkah seperti penjabaran dia di ayat berikutnya. 如果我们真是有找到了之后，我们才能够像世人一样踏步的，就如他在第3节以下所描述的。 Dan di dalam ayat berikutnya jika kita perhatikan, 如果我们看接下来的几节经文， tidak dikatakan bahwa kita itu tidak bisa susah sebagai orang Kristen. 这里没有讲到说成为基督徒的话，我们免疫不会遇到任何问题， Tidak dikatakan kita tidak bisa terjerat atau terkena penyakit. 也没有讲到说我们不会遇到任何的疾病或瘟疫。 Tapi yang dikatakan adalah ketika kita terkena jerat dan penyakit, Tuhan akan melepaskan kita. 可是呢，这里告诉我们说，当我们遇到疾病或是得到瘟疫的时候呢，上帝会我们的从那里就是解放我们。 Dan di bawah naungan sayapnya itulah kita itu tidak lagi perlu takut. 也是在他的翅膀之下，我们不再惧怕。 Bagian ini mengingatkan kita sebagai orang Kristen bukan berarti kita tidak bisa susah. 这里告诉我们说，成为基督徒并不代表我们是免疫不会遇到困难。 Seperti anggapan beberapa orang yang mengatakan kalau kita itu susah, jangan-jangan ada dosa yang kita belum akui. 甚至呢，有一些人教导说，如果你今天生活搞到苦难，搞不好你还有罪隐藏，你还没有带到上帝面前来承认的。 Bukankah di dalam Alkitab ada contoh orang yang dikatakan saleh, sangat saleh? 岂不是在圣经有一个例子，就是一个非常虔诚的人， Bahkan Tuhan sendiri mengakuinya bahwa dia orang yang sangat saleh. 2 pasal diulang berturut-turut. 甚至呢，在上帝自己承认了，他有2节的经文不断来提到说，这个人这是很虔诚的人。 Tapi orang itu diizinkan terkena jerat dan penyakit. 可是上帝确实是应许了这个人遇到网罗并且疾病。 Dan orang itu kita kenal bernama Ayub. 这个人我们所知道名叫约伯， Yang mempersiapkan kita bahwa nanti setelah Ayub 为我们预备约伯之后， ada orang yang sangat benar. 有一个真正的人， Tapi dia akan sangat menderita demi setiap kita. 可是呢，这个真实的人的话，他为了我们所有的人，他会非常的痛苦。 Dan itu sekaligus mengingatkan setiap kita yang ingin mengikut dia. 同时也提醒了我们每一位想要追随他的人， Mungkin kita bisa diizinkan sengsara. 我们也许呢会被他允许遇到困难， Tapi dia akan melepaskan kita dari semua itu. 可是呢，他会让我们离开，释放了这一切的苦难， Dan dia akan menudungi kita di bawah sayapnya. 并且他会用他的鳞下来遮盖我们，用他的翅膀来遮盖我们， Sehingga kita tidak lagi mengalami rasa takut. 使得我们不再感到惧怕。 Bahkan terhadap penyakit sampar itu kita bisa berjalan. Yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang mengamuk itu. 甚至呢，在整个那个雄的一个瘟疫当中，
Dan kita melihat 1.000 orang rebah, 10.000 bahkan rebah di sebelah kanan 我 kita. 们可以看到千人扑倒、万人扑倒在我们的右边， Tetapi kita tidak akan rebah. 可是呢，我们不会扑倒， Kita cuma diizinkan menonton mereka yang rebah karena mereka tidak percaya Tuhan. 因为他们不信上帝，上帝允许我们来观看他们扑倒。 Kita diizinkan terkena semua itu tapi tidak akan rebah. 他允许我们来经历这一切，可是呢，我们不会扑倒。 Saya pernah mengkhotbahkan juga di Pluit, kita bisa dibakar tapi tidak akan habis. 我曾经在这个地方也讲到说，我们可以被燃烧，可是不会被燃尽。 Bahkan kita cuma diizinkan menonton di bawah naungan sayap Tuhan. 甚至呢，在上帝的翅膀的覆庇之下，上帝允许我们来观看。 Melihat bagaimana Tuhan memberikan pembalasan terhadap orang yang menindas kita. 我们可以观看上帝如何来报复那些压榨我们的人。 Karena itu kita bisa sengsara. 因此呢，我们会受到苦难，没有错。 Tapi kita tidak akan pernah bisa jatuh. 我们会遇到苦难，可是呢，我们不会跌倒。 Yesus bisa dicobai oleh iblis. 耶稣可以被魔鬼所试探， Tapi dia memegang teguh firman, tidak akan bisa jatuh. 可是呢，他是抓紧了福音，可是呢，因此呢，他也不会跌倒。 Di dalam perjalanan iman kita ke depan, kita bisa menerima banyak tantangan. 我们的前面的道路当中，我们会遇到种种的诱惑、种种的苦难。 Tapi kalau kita bernaung di bawah lindungan sayapnya, kita tidak mungkin jatuh. 如果呢，我们也就是投靠在的翅膀之下，我们不会跌倒。 Kita boleh menangis, kita boleh kesulitan, kita tidak mungkin jatuh. 我们会遇到苦难，我们会哭泣，可是呢，我们不会跌倒。 Bapak Ibu, kita lihat tadi paduan suara begitu indah menyanyikan lagu. 我们刚刚看到，我们刚刚诗班为我们献了那美妙的诗。 Ketika pertama kali maju, bukankah kita melihat wajah-wajah yang terlihat beberapa lelah? 岂不是当我们看到这些长辈们他们站起来的时候，我们看到他们脸光是有一点疲惫。 Saya percaya ketika mereka disuruh bersaksi, mereka pasti ada banyak sekali yang juga mengalami masalah. 我相信，如果叫他们来做见证，有很多的长辈们可以跟我们倾诉他们如何苦难。 Tapi ketika suara itu mulai dinyanyikan, 可是当他们开口唱出歌声的时候， dengan senyum, dengan lantang mereka bernyanyi bagi Tuhan. 他们就是带着笑容，然后呢，他们就带着很大的声音为上帝而歌颂。 Sampai saya yang setengah tua ini malu. 直到我半老的人感到很羞愧。 Saya belum tentu bisa nyanyi selantang mereka. 我可能还没办法像他们那么样可以那么大声的唱出歌。 Tampang boleh lelah, jalan boleh susah. Tapi ketika berdiri, saya dengan lantang menyatakan iman saya. 我看起来很疲惫，我走路可能是有不方便，可是呢，当我站立起来的时候呢，我可以很大声的为我主而歌颂。 Seolah-olah mereka berkata pada setiap kita, lihat orang yang berada di bawah naungan sayap Tuhan. 好比他对我们每个人说：“你看啦，我就是这一些站在上帝的翅膀覆庇之下的人。 Tampang saya lelah, tapi saya tidak akan bisa rebah. 我即便我的脸看起来，我整个人看起来很疲惫，可是呢，我不会扑倒。” Dan karena itu bait kedua dilanjutkan sebab Tuhan itu tempat perlindungan setiap kita. 然后呢，第二节就是解到说，因为耶和华是我们每一个人的避难所。 Dan dia akan meneduhkan kita dengan bayang-bayang sayapnya. 然后呢，他会用他翅膀来成为我们的隐秘之处。 Sehingga kita boleh susah tapi malapetaka tidak akan menimpa kita. 即便我们可以困难，可是呢，这些灾害不会临到我们身上。 Kita diizinkan mencicipi kesulitan tapi tulah tidak akan mendekat ke kemah kita. 他允许我们可以遇到苦难，可以遇到痛苦，可是呢，瘟疫不会靠近我们的帐篷。 Karena dia sadar Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjaga setiap kita. 因为呢，世人了解到上帝赏赐了，上帝差派了他天使来保护我们每个人。 Karena itulah kita tidak mungkin bisa jatuh. Karena mereka yang akan menatang kita. 因为有天使来扶持我们，所以我们不会扑倒。 Maka mereka akan menopang kita sehingga kita bisa melangkahi setiap masalah. 因此呢，他会扶持我们，好让我们可以踏过每一个问题。 Dan seolah-olah kita akan menginjak sumber masalah si jahat itu. 那好比我们可以来践踏那一些问题的源头。 Dan bukankah itu mirip seperti gambaran ini Bapak Ibu? 岂不是这个就是跟这个图像很像呢？ Kaki kita boleh terluka. 我们的脚可以受伤， Karena si iblis, si ular itu mematok tumit kita. 因为那一些恶者就是掘了我们摧毁了我们的膝盖。
Sehingga tumit kita itu terluka, kita sulit berjalan. 使得我们膝盖的话受伤，很难的踏步。 Tapi ingat bahwa Tuhan tumitnya yang terluka itu justru mampu menginjak kepala si ular. 可是我们要记得，那个受伤的膝盖仍然可以行走，甚至呢可以来践踏那个蛇的头。 Dan kita yang di dalam kuasa kebangkitannya, kita pun diizinkan untuk menjadi the wounded healer. 并且我们这一些活在他的复活大能的人，上帝允许我们能够成为 the wounded healer， 就是受伤的医治者。 Asal kita berdiam, berlindung di bawah naungan sayapnya. 只有我们安以定居在他的翅膀之下， Kita akan menjadi orang yang penuh luka, tapi kita bisa melangkah untuk menyembuhkan orang lain. 我们会变成，即便我们自己遍体鳞伤，我们有能力成为别人的医治者。 Saudara-saudara, bukankah biasanya seringkali kita tuh logikanya orang kalau mau jadi dokter harus sehat dulu. 岂不是我们常常想要说，要成为医治者的话，我们自己本身必须要健康。 Karena itu kita seringkali ngeledek, oh dokter kok sakit. 因此，我们看到医生生病的时候，常常我们取笑他说：“医生怎么会生病？” Sama juga biasanya kita hamba Tuhan suka diledeki, hamba Tuhan kok sakit, kurang doa. 常常跟我们神父一样，然后神父生病的时候呢，人们就说：“啊，神父不够祷告，这个牧师不够祷告，就会生病。” Saya justru suka bilang sama jemaat, salah. Justru karena kamu minta kami kebanyakan doa, kami kurang tidur makanya sakit. 然后我常常对会友说错，就是因为你们要求我们很多，不断的为你们祷告，让我们缺少少睡，因此我们生病了。 Siapa bilang dokter tidak bisa sakit? Siapa bilang hamba Tuhan tidak bisa sakit? 谁说医生不能生病，神父不能生病？ Bahkan hamba Tuhan bisa meninggal. 真正的神父也是会死亡。 Tapi kami percaya bahwa logikanya bukan hamba Tuhan dan dokter tidak bisa sakit. 我们相信，不是说医生、神父不会生病。 Tapi seharusnya pemikiran kita adalah di tengah-tengah dokter yang sakit itu. 我们应当要想到说，在这个医生自己就是还是带着疾病的身上， Dia tetap pakai masker, pakai jaket dan pergi menyembuhkan orang. 他依然戴着口罩，戴着他的那个衣服，然后呢过去来去医治人。 Itu orang Kristen. 这就是基督徒， Itu the wounded healer, orang yang penuh borok tapi mau terus melangkah untuk Tuhan. 这就是所谓的 the wounded healer， 就是即便他自己正在受到遍体鳞伤，他仍然可以出去来医治别人。 Orang yang kakinya penuh luka karena dipatok, jalan itu pincang. 他的脚受伤，因为受到那个蛇已经绝了他的脚受伤，可是呢他走路也是一拐一拐的。 Tapi di dalam penuh tantangan itu dia terseok-seok terus melangkah sampai menginjak kepala si ular itu. 可是呢，他有那个力量，他一步一步的来踏入出去，直到他的脚可以踏入践踏了那个蛇的头。 Kita bisa susah, 我们可以受到苦难， kita tidak bisa jatuh. 我们不会扑倒， Kaki kita penuh luka, 我们的脚可以充满伤口。 tapi malaikat Tuhan akan menopang kita untuk terus melangkah melewati itu semua. 可是呢，上帝的天使会扶持我们来度过，来踏过这一切。 Di dalam minggu Prapaskah pertama, ingat perjalanan iman kita mengikut Tuhan penuh kesulitan. 我们要记得，在整个大灾期间的第一周，我们要记得说，我们的整个信心的天路历程当中，很多的问题，很多的苦难。 Sehingga kadang-kadang bukan cuma air mata darah pun bercucuran di dalam kehidupan kita. 甚至呢，在我们生活当中，不仅仅是眼泪会杀了整个满脸，甚至呢，我们也是会流血。 Tapi kita tidak mungkin bisa rebah jatuh. 可是我们要记得，我们不可能会扑倒， Kaki kita yang luka itu bisa menginjak kepala si ular itu. 因为我们那些已经受伤的脚有能力来践踏那个蛇的头。 Karena Allah kita menudungi kita dengan setia. 因为上帝，我们的上帝是以他信实来光照我们，来复辟我们。 Allah bukan cuma Allah yang sanggup, tapi dia setia. 我们上帝不仅是一个有能力的上帝，而是他是信实的上帝。 Saudara-saudara, kalau cuma sanggup tidak setia percuma. 如果他有能力，可是不信实没有用。 Dia bisa menudungi kita, tapi nanti dia bisa meninggalkan kita. 因为如果没有信实的话，他今天可以笼罩我们，可以复辟我们，然后呢，他没有信实，他就是会逃跑。 Tapi kalau dia setia itu cukup bagi kita. 可是如果他今天是信实的话，对我们来说已经足够有余了。 Kalau dia setia, kalau masalah tidak lewat dia tidak mungkin lepas kita. 他信实，我们遇到困难，他从来不会撇弃我们。 Karena itu kadang-kadang di dalam masalah yang kita perlukan cuma satu, waktu. 因此呢，在整个苦难当中，在整个问题当中，我们常常所需要的只有一件事，就是时间。 Bukankah salah satu yang menguji kesetiaan itu waktu? 岂不是时间呢，可以来去考验人的信实？
可以考验信使。 Kalau kita di dalam kesulitan penuh luka, tunggu waktu Tuhan. 如果我们正在遇到苦难当中遍体鳞伤，我们要等待上帝的时间。 Yang kita butuhkan cuma waktu. 我们所需要的不过是时间。 Jangan cari tempat perteduhan lain, tetap di dalam Tuhan. Tunggu. 我们不要到处去寻找其他的一个隐秘之处，我们也只是要在上帝里面定居，我们只要等待上帝。 Tunggu waktu di mana kemudian Tuhan akan menutup dengan mengucapkan kalimat yang indah seperti yang ditutup di dalam Mazmur ini. 我们要等待上帝的时间，就如这诗人在91篇诗篇91篇所说的。 Sungguh hatimu melekat kepadaku, maka aku akan meluputkanmu dari setiap masalah. 因他的心专于我，我要搭救他。 Aku akan membentengimu sebab kamu mengenal namaku. 因为他知道我的名，我要把他安置在高处。 Bila kamu berseru kepadaku, aku akan menjawabmu. 你若求告我，我就应允你。 Aku akan menyertaimu dalam kesesakan. 在你的急难中，我要与你同在。 Aku akan meluputkanmu dan memuliakanmu. 我要搭救你，使你尊贵。 Dan dengan panjang umur akan kukenyangkan kamu. 我要使你足享长寿。 Dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadaku. 我要将我的救恩显明给你。 Beri waktu sehingga kita bisa mendengar semua ucapan indah ini dari Tuhan. 我要给时间，好让我们可以听到这些那么好的话语是从上帝向我们诉说。 Perjalanan ke depan yang tidak mudah, beri waktu sehingga kita bisa mendengar konfirmasi dari Tuhan seperti ini. 前面的道路不容易，我们要给上帝时间，好让我们可以听到那一些就如这样子美妙的声音，上帝向我们每个人个别的诉说。 Saudara-saudara, saya tutup dengan satu ilustrasi yang pernah saya bawakan ketika saya pertama kali part-time di tempat ini. 我要用一个故事来做结束。这个故事呢，之前在我这个地方第一次实习的时候跟大家分享过的。 Yang ingat judulnya apa? Saya beri kopi gratis di seberang. 如果记得这个主题叫什么呢？安提亚大楼之后呢，我给你们一杯免费咖啡。 Di dalam ilustrasi itu saya bercerita tentang ada sebuah peternakan yang terbakar. 在那个故事，我讲到说有一个农场，它就是牧场，就是被烧掉。 Ketika api itu sudah berhasil dipadamkan, mereka membereskan sisa-sisa abu kebakaran itu. 灭火之后呢，他们把它清理。 Mereka menemukan ada seekor burung, nah, kemungkinan besar adalah ayam yang terbakar habis, jadi ayam geprek. 他们遇到一只鸡，它已经燃尽了， Ayam bakar bumbu rujak. 已经燃尽了，一个鸡已经烧焦了。 Ketika mereka ingin membereskan ayam ini, diangkat mayatnya yang terbakar itu. 当他要把这一块烧焦的鸡，要把它搬动的时候。 Mereka kaget menjumpai di bawahnya ada lubang dan ada 6 anak ayam yang hidup di bawahnya. 然后这些搬动人员他们感到很纳闷，因为这些母鸡它座子之下有一个洞，这个洞里面有6只小鸡。 Meskipun mungkin penuh luka, kepanasan, sengsara, menderita, penuh luka. 即便呢这位母鸡遇到遍体鳞伤，遇到很大的困难热，然后呢就被燃烧。 Tapi induknya itu dengan setia menudungi dia di bawah naungan sayapnya. 可是呢，这个母鸡很忠心的用它的用它的翅膀来覆庇。 Di tengah kebakaran itu induknya menggali, cepat-cepat menggali tempat perlindungan. 然后呢，甚至他自己遇到生命危机的时刻，他快的挖了一个隐藏之处。 Dan meminta anak ayam itu masuk dan dia menutupi dengan bayang-bayang sayapnya. 然后呢，要求他的小鸡当中进去那个隐藏之处，然后呢，他用他的翅膀来盖住他们。 Sehingga anak ayam ini boleh hidup karena induknya mati bagi dia. 然后呢，这些小鸡当中，因为他的母鸡为他而死，他就可以活了。 Saudara, bukankah ini gambaran yang digambarkan oleh Mazmur 91? 岂不是这是诗篇91篇所向我们描述的一个故事呢？ Tapi sayangnya berapa banyak orang Kristen itu ketika kebakaran terjadi, 很可惜的，有多少基督徒当遇到这样子火灾的时候， kita bukan seperti anak ayam itu yang langsung cari mana induknya, langsung berteduh di bawah naungan sayapnya. 我们不会像这些小鸡，我们找我们的母鸡在那里，然后就跑去寻找母鸡，然后呢，在它的双翅之下呢隐藏下来。
Kita justru panik, berteriak, berlarian, menjauhi induknya. 我们感到就是很慌，然后开始就是到处乱跑，然后离了我们的母鸡越来越远。 Dan tanpa sadar kita bukan cuma menjauhi induk, tapi kita mendekati sumber bahaya. 很可惜的，我们不只是走了我们的母鸡，离我们母鸡越来越远，甚至呢，我们走的是越靠近问题的来源。 Sehingga dia kemudian mati lebih dulu mungkin dari induknya. 甚至呢，有可能呢，这个鸡的话，因为它离开了母鸡，然后呢，它可能是比母鸡死的还要快。 Sebelum induknya jadi geprek, dia duluan jadi doro goreng. 在母鸡烧焦之前，它之前已经先烧坏了。 Saudara-saudara, ketika kita menjumpai bahaya, cari Tuhan. 当我们遇到问题的时候呢，我们要记得要找上帝。 Tidak ada tempat perlindungan yang lebih baik dari Dia. 没有任何地方比它是更好的隐藏之处。 Jangan berlarian, berputar-putar, justru menjauhi Dia, mendekati bahaya. 不要到处乱跑，然后呢离它而去，甚至呢我们走得越来越近我们的问题源头。 Cari Dia, masuk di dalam perlindungan Dia dan naungan tudungan di bawah sayapnya. 我要寻找上帝，然后呢我要奔跑来追随他，寻找他，甚至呢就是投靠在他的双翅之下。 Percaya Dia setia dan tunggu waktu Dia menyatakan, mengkonfirmasi iman kita. 我们要相信他是信使的，然后我们要给他时间等候他，然后他又向我们确信、确保我们的信仰。 Nikmati perlindungan Dia dan mata kita hanya diizinkan melihat orang lain rebah, tapi kita akan tetap berdiri. 我们要享受他的保护，他的复辟，他会允许我们的眼光看到别人恶人的话扑倒，可是呢，我们得看到我们仍然站立的稳固。 Kembali lagi mengutip tadi paduan suara. 我要回到来引用刚刚诗班的那所唱的那一句话。 Sepanjang menyanyi saya cuma bertanya pada diri saya, apakah sampai setua itu saya masih bisa setia? 我在看诗班在唱诗的时候呢，我就是一直来问我自己，直到我在他们年龄的那一刹那，我是否依然还是跟他们一样，那么忠心的来侍奉？ Perjalanan kita ke depan sulit, tapi apakah kita bisa tetap setia? 我们前面的道路不容易，可问题是否我们依然是忠心的？ Jika kita berdiam di bawah lindungan yang maha tinggi, bisa. 如果我们依靠在至高者的隐秘处，我们可以的。 Suatu saat bukankah kita akan melihat kesetiaan kita diuji oleh waktu? 我们有一天我们可以看到我们的信心就是会被时间所见证了。 Karena itu tetap tinggal di dalam naungan yang maha tinggi. 因此呢，我们要不断的定居在至高者的隐秘处。 Mari kita berdoa. 我们一同来进入祷告。 Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin merenungkan setiap apa yang kami dengar. 主，我们愿意把我们刚刚所听到的，我们要再度来思考它。 Kami tahu perjalanan iman kami, kehidupan kami, baik itu rohani maupun bukan rohani, semua itu tidak mudah. 主，我们知道我们前方的道路，无论是属灵生活或是非属灵的，一切都是不是很容易的。 Bukan hanya masalah iman, mungkin masalah pendidikan, keuangan, keluarga. 主啊，不仅仅是整个信仰的旅程，或是整个家庭的问题，我们的事业、我们的学业、我们的经济方面的需要， Terkadang itu semua membuat kami itu lelah. 有的时候常常让我们感到疲惫。 Tapi kami percaya ada tempat perlindungan yang mengatakan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. 可是主，我们知道，我们相信有一个安逸的地方，对我们说：凡劳苦担重担的人可以来到我这里。 Karena disitulah kami akan mendapatkan perlindungan dan perteduhan. 因为在那里我们可以得到复辟的地方，可以安逸的地方，可以让我们安歇的地方。 Disitulah kami akan menjumpai kesetiaan dan kasih Tuhan. 甚至呢，在那个地方我们可以看到上帝的信实以及上帝的爱， Yang akan menguatkan dan memampukan kami melewati semua tantangan. 这一些上帝的信实跟上帝的爱，会使我们刚强起来，来遇到我们生活当中种种的困难与压力。 Hingga di waktu Tuhan kami boleh mendengar Tuhan mengkonfirmasi kesetiaan iman kami. 直到上帝的时间到了的时候呢，我们可以听到上帝如何来验证我们的信心。 Kami memasuki masa Lent ini dengan kesadaran kami bisa jatuh, tapi Tuhan akan menopang kami. 主，我们带着一个觉悟的心来进入整个大灾期间，我们知道说我们可以跌倒，可是呢，我们不会扑倒，因为上帝与我们同在。 Kuatkan setiap kami agar kami bisa terus berjalan bersama Tuhan. 主啊，让我们每个人刚强起来，让我们可以不断的牢的来抓住你的手。 Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 我们感恩祷告，是奉主耶稣的名来祈求。 Amin.阿门。